Okay, so kita start. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. So, hari ni kita akan masuk sambung chapter subtopic 8.5 diffraction by a single slit. Okay, so before kita start again, sebelum ni saya ajar interference of light. Okay, berlaku kalau ada two or more lights, dia akan superpose. Superpose. So berlakulah interference. So syarat untuk berlaku interference mesti akan two or more lights dia akan superpose. Okay, itu syarat pertama. Kemudian saya ajar juga kita tahu ada interference sama ada berlaku in phase ataupun anti-phase. Ini saya dah ajar. Kalau in phase ni, awak tahu dia punya adalah central right. Dan anti-phase ni awak dapat adalah central dark. Dan in phase dan anti-phase ini kedua-duanya akan berlaku constructive, interference dan destructive interference. Okay, itu yang saya dah ajar sebelum ini. So syarat untuk berlaku interference ialah apa? Dan mesti atau dua atau lebih lights ini superpose. Superpose. Dan dia syarat tu mestilah coherent. Itu macam biasalah, coherent, dia punya amplitude, dia punya same phase atau semua lah. Alright, itu yang saya dah ajar sebelum ini. Dan kalau in phase, kalau awak ingat, dia adalah in phase, kalau formulanya adalah M lambda. Contoh So kalau anti-phase dia adalah M plus half lambda. Ini yang saya dah ajar sebelum ini. Ingat lagi? Ingat. Okay, good. Alright, now kita akan sambung pula hari ni diffraction by a single slit. So, bila kata single slit, ada berapa cahaya yang akan lepas pada slit itu? Satu cahaya. Okay, one light sahaja. So, one light. So, interference ini tadi saya kata wajibnya adalah dua atau more lights. So, macam mana kita nak dapat dua? Biasanya kita akan buat, untuk nak dapatkan dia coherent, kita akan dapat dua slit macam tu. So, akan berlaku interference. Okay, yang ini, bila single slit, one light sahaja yang akan tembus pada slit tersebut, so tidak berlaku interference. So ini dinamakan sebagai diffraction. Diffraction. Sebab bila cahaya melalui satu slit, diffraction of light, so apa yang berlaku adalah bending of light akan berlaku. Bending of light. Kenapa? Sebab saya dah ajar tentang Huygens Principle. Huygens Principle dia kata setiap point dekat sini dia akan menjadi apa? Source of a new wavefront. So awak tahu seolah-olah ni point yang dekat sini, contohnya point dekat sini, so macam ada batu kat sini, so dia akan yang ini pun akan macam ni, so ini pun akan macam ni, so ni akan dapat straight, yang hujung ni akan curve. Ini apa yang saya dah ajar tentang Huygens Principle. So, dan kita nampak diffraction patternnya sama ada, kalau yang macam ni, the obstacles dia sangat luas, obstacle di sini saja, so diffraction patternnya tidak obvious. Manakala yang ini, bila slitnya sangat kecil, lebih kurang lambda, so diffraction patternnya sangat, ini more obvious. Kenapa dia boleh bending? Disebabkan kita kata setiap point ini menjadi source of a new wavefront. Itu adalah Huygens Principle. Alright.
So diffraction by a single slit, saya kata tadi dia tidak berlaku interference. Awak ingat diffraction tidak berlaku interference sebab dia hanya ada satu cahaya sahaja. Tetapi didapati bila kita letakkan skrin, dia punya pattern adalah seperti interference pattern. Kenapa berlaku begini? Kenapa berlaku begini? Sebab yang saya kata tadi lah, bila seolah-olah ini adalah dia punya new source untuk new wavelet, so macam seolah-olah berlakulah interference di sini. So kita akan dapat patternnya seperti interference pattern. Dia tidak berlaku. Dia kita nak kata interference sebab daripada dua light itu tidak berlaku. So tapi bila kita nampak, dia dapati dia punya dekat screen, kita akan dapati apa beza dengan interference. Kalau sebelum ni kita punya screen interference pattern, ya, dia punya terang dan gelap itu sama besar, sama besar. Tetapi didapati untuk diffraction, terangnya pada central maximum ini sangat luas, berbanding dengan yang lain-lain lah. Dan dia sama juga, dia ada kalau lepas central maximum, dia central maximum, so bahagian tengahnya adalah central maximum terang, dan sebelah itu macam biasalah dia adalah terang dan gelap berturutan. So kita punya ambil, tengok ini hanya ada satu slit, so tengah-tengah ini adalah sebagai point kita. Bila saya kira N kita, ataupun M kita, so kita akan kira daripada central maximum bahagian tengah dan kita ambil ke atas. Macam biasalah. So ini adalah terang, ini adalah central maximum yang terang yang sangat luas. So bila luas, mesti ada special lah dekat sini. Kita akan study yang dekat bahagian sini. So special lah dia. Okay, the second one is first minimum. Ini adalah first maximum, second minimum, second maximum. Macam biasa, macam interference. Cuma bezanya dia punya dari segi patternnya itu dekat central maximumnya adalah luas. Okay. Dan bila kita tengok, kita akan libatkan dengan sudut. So cahaya ini ada sudutnya. Okay. So bila kena ke sini adalah first minimum. So ini adalah sudut yang pertama yang kita namakan sebagai theta 1. Okay. Dan kemudian kita akan dapat the second minimum, cahaya yang gelap yang kedua. So ini adalah theta 2. So kita dah relate dengan theta. So kita dah relate dengan sudut. So theta 1, theta 2, theta 3. So maksudnya kalaulah saya nak cerita pasal second minimum, saya akan dapat theta saya adalah 2. Kalau saya nak cerita fifth minimum, saya akan cerita dia punya sudut adalah theta-nya adalah fifth theta. Understand? Yes, madam. Alright, so macam mana pula kita nak study dari segi sudut tu? Macam mana? So explanation of single slit diffraction experiment. So kita menggunakan Huygens principle. Dia kata apa? S ini acts as sources of secondary wavelets and superpose each other to form an interference pattern. Dia maksudnya daripada satu cahaya sahaja. Daripada satu slit sahaja, tapi kita tahu dekat tengah-tengah itu, dekat S ini ada secondary, ada source of secondary wavelet. So didapati central bright, maksimum dia adalah widen, comparekan dengan other bright fringes lah. So bila kita kata widen itu, so dia ada special. Nanti kita akan study pasal yang central bright yang ini. Dan dia punya intensity dekat tengah itu highest intensity. So sangat terang. Compared tu dengan yang fringes yang atas-atas ni. So kalau tengok kat sini dia punya intensity sangat terang. So yang belakang yang atas-atas tu dia berubah secara rapid. Cepat sangat dia berubah kepada kabur. Cepat sangat. So dan intensity intensity-nya reduce if the distance increase from the central bright fringes. Okay, so other is with angle theta 2, theta 1 you produce minimum and maximum. Macam biasalah. So sebab saya kata relate dengan sudut kat sini. So semakin besar kita ke atas, number of M kita ke atas, semakin besarlah sudut daripada central maximum tersebut. Right. So macam mana nak hasilkan dia punya equation? Derivation of the equation, so awak tak perlu
tahu, cuma awak faham macam mana. Okay, so sekarang saya nak cerita pasal ini adalah N minimum, saya anggap ini adalah first lah. First yang first dark. Okay, YN. Sebelum ini pun saya kalau kita dah tengok sifat dia seperti interference, walaupun tidak berlaku interference, sifatnya seperti interference. So YN ialah apa? Distance daripada apa? Daripada central maximum kepada N number of yang kita nak tengok. Okay, maksudnya sekarang saya nak tengok first dark. Okay, first dark saya daripada central maximum saya. Okay, so macam mana saya nak dapatkan equation? So awak tengok delta L adalah phase difference. Phase difference. Phase difference kan? Sorry. Jarak. Delta L adalah jarak, perbezaan jarak. Okay, so sekarang let's say, ni kita kata tadi adalah wavelet. Wavelet tadi dia punya adalah new source. So dia punya perbezaan jarak, okay, jarak antara first strip. Kita panggil ni first strip. First strip dengan second strip ni nak gerak kepada P ini, dia punya gerak, dia punya jarak, perbezaan jarak hanyalah dekat kawasan sini saja. So ini, inilah dia punya jarak. So macam mana kita nak cari jarak ni? Okey, disebabkan kita tahu slit ini sebenarnya hanya ada satu saja, A. Luasnya adalah A. Tetapi bila kita kata dia adalah source, source of a new wavelet, contoh kita letak 3 point di sini. So yang ini dah jadi jaraknya, okey, so slit itu dah dibagi kepada 2. Ini A per 2 dan ini A per 2. Dan triangle ini, so kita nak tahu delta L. Ni, delta L. Delta L adalah this one. Ni, perbezaan jarak. So jarak yang ini dengan yang ini, so dia punya perbezaannya hanyalah delta L. Delta L. Delta L ni ialah apa? Kita tahu dia punya hypotenuse. Kalau tengok dia punya triangle, this one adalah A per 2. Dan kita tahu dia punya sudut. Sorry. Okay, this one adalah A per 2. Dan sudut ke atas ni adalah theta 1 tadi saya dah kata. Theta 1. So this one is delta L. So delta sin theta 1 is equals to apa? Opposite over hypotenuse. So delta L over dengan A per 2. Therefore, delta L saya adalah di sini. Ni, delta L saya adalah di sini. So delta L saya adalah is equals to delta A over 2 sin theta 1. Itu setakat itu dia punya equation. Boleh? So saya boleh, akan madam. So kita akan dapat delta L kita is equals to A over 2 dia punya hypotenuse sin theta 1 dia punya sudut. Itu adalah first strip saya yang dapat untuk first minimum. Okay. So bila kita tengok first minimum kata disebabkan AB is very small, A dengan B ni is very small untuk kita dapatkan diffraction pattern tadi. So kita anggap dia perpendicular. So AL adalah path difference. Okay, so dia adalah path difference. Path difference is equals to A per 2 sin theta 1. Ini saya dah proofkan tadi. Okay, so sekarang dia berlaku kat sini apa? Adalah first minimum. First minimum. So kita pasal first minimum. Maksudnya dark fringe. Okay, so delta S, first minimum untuk dark fringe is equals to delta L is equals to A per 2 sin theta 1. Dan kalau bright, okay, sebelum saya dah ajar, kalau bright, ni dark, ni bright, so kita nak dapat lambda adalah bright dengan bright. So ini adalah lambda. So bright dengan dark adalah setengah lambda. So that's why sekarang ni adalah central maximum kepada first minimum, maksudnya bright kepada dark. So dia punya jarak adalah setengah lambda. So sekarang ni tengok ini tadi. So ini delta L is equals to A per 2 sin theta 1 is equals to lambda per 2. Now, kalau saya cancel out ni, so saya akan dapat A sin theta 1 is equals to lambda. Ni untuk apa? Untuk first minimum, iaitu dark fringe yang pertama. Ingat, dia bukannya interference, diffraction ini adalah special. So, kalau awak ingat sebelum ini, interference punya formula, so yang untuk bright awak dapat M lambda, untuk
dark awak dapat n plus half lambda. Ini untuk interference. Tetapi untuk diffraction, dia bukan interference. Jangan confuse. So, untuk dark, dia punya formula adalah A sin theta n lambda. Dia bukan n plus half lambda. So kalau saya kata second minimum dengan third minimum, dark fringe yang seterusnya, so maksudnya saya akan dapat kalau second minimum A sin theta is equals to, theta ni mestilah theta kedua ya. So is equals to 2 lambda. Third minimum is equals to A sin theta 3 is equals to 3 lambda. Therefore, saya boleh buat equation ni adalah untuk dark fringe, A sin theta n is equals to n lambda. Boleh? Boleh, Boleh? madam. So, lepas ni ingat untuk interference yang bright fringes adalah n lambda. Tetapi ini untuk interference. Tetapi untuk diffraction, untuk dark yang n lambda. Dia bukan n plus. Understand? Sebab saya kata apa tadi, diffraction bukannya interference. Dia hanya ada satu cahaya sahaja. Ini kita punya script, kita nampak macam interference pattern. Alright, now kita tengok Y ialah apa yang saya kata tadi. Y adalah jarak daripada central maximum kepada n minimum, kepada dark ke berapa. So Yn is equals to n lambda D over A. N adalah tengok kita nak order yang keberapa. Lambda adalah wavelength, D adalah jarak antara slit kepada screen, ini adalah D. So A adalah jarak width of the slit. Y ialah apa? Jarak daripada central kepada n yang keberapa? Yang dark. Dark minimum. Dark fringe. Alright. So kalau bright fringe, awak rasa dia punya formula apa? Yn untuk bright fringe. Yn untuk bright. So dia akan jadi apa? Is equals to n plus dengan half lambda D over A. Faham? Boleh? Faham. So sekarang saya nak cerita pasal maksimum pula. Maksudnya bright fringe. Bright fringe, saya dah cerita dah sebenarnya sikit tadi. Sama juga. So sekarang adalah n minimum. So dia punya adalah, okay. So delta L adalah kenapa A per 3 sin theta? Okay, sebab kita anggap, so kita bahagi pula strip kita ni kepada, kita bahagi pula slit kita kepada 3. A per 3, A per 3, A per 3. So ini akan partner dengan orang ini. Orang ini pertama dengan partner yang sini, dia akan dapat lambda. So settled. So beza dia ada orang ni dia tak ada partner. Bila tak ada partner, dia adalah akan dapat bright fringe. Apa yang saya maksudkan, kalau ni awak tengok, ni orang pertama partner dengan orang kedua, so settle. So settle, cancel out. Ni orang ketiga partner dengan orang keempat, so settle, dia cancel out. So kita akan dapat dark fringe. Sama juga yang ini, orang pertama dengan kedua, so dia cancel out. Orang ketiga dengan keempat, strip ketiga dengan strip keempat, dia cancel out. Dan strip kelima dengan strip keenam, dia cancel out. So dia akan dapat dark fringe. Semua ada partner. Tapi untuk bright fringe, kalau perasan kat sini, dia ada terlebih yang tak ada partner. So strip pertama dengan strip kedua ada partner, so dia jadi dark. Tapi strip yang ketiga ni tak ada partner, so dia akan jadi bright. Dari segi strip ni lah sebenarnya. So kalau kita tengok equation, sama juga yang ini kalau tengok yang pertama dengan kedua dia partner,
Yang ketiga dengan keempat dia partner. Yang kelima ada balance. So ini akan jadi right. Sama ini partner pertama kedua, ketiga keempat, kelima keenam. So ada balance kat sini, so dia akan jadi right. Alamak, macam ni juga. Okay, so dari segi equation, okay, first maximum dengan first order, okay, so A per 3 adalah lambda A sin theta adalah lambda per 2, so distance dia adalah lambda per 2, okay, so A over 3 is equals to lambda per 2, so kita dapat, okay, equationnya akan jadi, so in the end, A sin theta n is equals to n plus half lambda. Ini untuk siapa? Ini untuk bright fringes. So bright fringes adalah plus dengan half dia punya equation. Dia terbalik dengan interference. Sebab ini special. Awak ingat dia adalah special. So special dia apa lagi? Special dia dekat tengah-tengah tu lebar. Okay, sorry. Ni sikit saya masuk ni sikit. So distance from n maximum from central maximum. Maksudnya distance daripada central bright kepada n maximum kepada bright fringes yang lain, yn is equals to n plus half lambda d over a. Right, so apa lagi yang special dia? Specialnya adalah dekat tengah-tengah ini dia width dia lebar. So macam mana saya nak tahu? Okay, bila kita alihkan cahaya dekat sini, kita lalukan cahaya kat sini, so diffraction berlaku dan saya cerita punya semua yang saya cerita adalah daripada center ni ke atas dari segi dia punya number N1, 2, 3, 4. Okay, tetapi dekat skrin sebenarnya kita nampak atas dan bawah. Atas dan bawah. Jadi kalau sebab saya kata yang bahagian tengah ni dia special, sebab ni dia punya central maximum dia tu, dia sangat lebar. So of course kita nak study pasal dekat central maximum tu, kita nak tahu berapa dia punya sudut. Sudut dia of course lah, theta W is equal to width tu adalah ni lah panjang ni, mestilah 2 barat dengan theta 1. Theta 1 saya adalah ke atas ni theta 1. Bawah ni theta 1 lagi sebab dia number kita adalah ke atas atau ke bawah. So nak dapat theta W is equals to 2 theta 1. Theta 1 ialah apa? Theta 1 ialah shift sin lambda per A. Shift sin lambda per A. So theta W is equals to 2 theta 1. So therefore theta W ni apa? Sudut dekat tengah-tengah. Sudut dekat tengah-tengah yang central bright yang tadi, yang besar tadi. Is equals to 2 shift sin lambda over A. Now, itu saya nak cerita kalau soalan tanya what is the width angle of the central maximum. Width angle of the central maximum. So awak tahu kita boleh cari yang theta 1, so kita nak dapat width angle kita darab itu saja. So soalan saya nak what is the width of. So saya nak jarak ni, jarak ni. Berapa jarak ini? So, tapi saya tahu dia adalah first minimum, y ni adalah, so n ni adalah sama dengan 1. Dan formulanya, saya nak dapatkan jarak y1 kita dah ada formula tadi, is equals to n lambda d over dengan a. So, n saya adalah 1. So, y1 is equals to lambda d over dengan a. So, macam mana saya nak cari dia punya jarak width ini? Macam mana? So, saya just 2 y1 sahaja. Faham? Faham, madam. Alright, so W adalah jarak width of the central maximum. So is equals to 2 lambda D over A. Sebab Y kita adalah Y1. Sebab first dark fringe. First dark fringe adalah Y1 lah. And dia adalah 1. Alright. So, lagi satu soalan yang boleh kita tanya adalah maximum number of orders observed. Ingat, saya punya equation yang Y apa semua tu, semua adalah daripada central kepada atas. Soalan sekarang tanya maximum number of orders. Maksudnya, saya boleh nampak atas dan bawah. Jadi, bila saya dapat, let's say, saya kira
N ke atas ni saya nampak maximum number saya dapat 50. So apa untuk dark fringe? So macam mana saya nak dapatkan total number? Total number yang saya nampak? So saya mesti nampak yang bawah juga. So N saya mesti darab dengan 2. Barulah maximum number of N yang saya nampak adalah 100. Itu kalau dark fringe. What about kalau saya tanya maximum numbers of orders that can be observed kalau maximum. So ini tadi lagi satu sudutnya. Kalau macam ni saya buat kalau macam ni saya buat daripada sampel ni. So ini maximum number N ni mestilah saya darab dengan 2. So berapa sudutnya? So ini adalah theta 1. Ini untuk N yang pertama. Ini adalah theta 2. Ini untuk N yang kedua. N sama dengan 2. So kalau maximum number sebenarnya sudut saya boleh sampai berapa darjah? Sudutnya boleh dapat sampai 90 darjah. So the theta diffraction angle untuk maximum number of orders can be observed, the theta is 90 degrees. So N sin theta, A sin theta, tadi punya formula, A sin theta is equals to N lambda. So maximum numbers yang saya boleh nampak, saya ada wavelength cahaya saya, theta saya tahu adalah sin 90 darjah. So A saya apa? A saya adalah ni, jarak slit tadi. Okay, so boleh masukkan dalam formula untuk dapatkan maximum numbers. Tapi N yang saya dapat ni, N yang mana? N yang mana? N bahagian atas sahaja. Okay. So apa saya nak buat dengan N yang saya dapat daripada equation? Saya kena darab dengan 2. Faham tak? Saya kena darab dengan Faham, madam. 2. Itu kalau saya kata kalau saya nak dark fringe. What about kalau saya nak bright fringe? Bright fringe. Maximum number yang saya boleh nampak. So equation yang saya akan pakai apa? What is my equation? What is my equation? Cepat. A sin theta is equals to N plus half. N plus half lambda. Very good. So theta berapa saya kena pakai? 90. 90 degrees. Okay, very good. Kemudian let's say lah saya dapat ini bright fringe So saya dapat N saya maksimum yang saya dapat ke atas macam ni. Saya dapat N saya 35. So apa saya kena buat? 35 darab 2. So dapat 35. So dapat 70. 70. Adakah ini jawapannya? 70? Untuk bright fringes, apa yang saya lupa nak masukkan dalam ni? Apa yang saya lupa masukkan dalam ni? Untuk bright fringes, saya mesti campur dengan 1. Kenapa? Sebab center. Very good. The central bright ini tidak, N adalah sama dengan kosong. So yang saya masuk ini, N ini adalah starting theta. Theta angle kat sini starting from 1, 2, 3 sampai maksimum dia adalah 35. So what happened with the central bright? So I must plus 1. So your answer final untuk bright fringes mestilah apa? Mesti plus 1. Understand? Yes. Yes. Okay, ada soalan? Setakat ini. Tak ada? Alright, so kita masuk. A sodium light of wavelength 580 nanometer, so ini dia punya wavelength, shines through a slit that produce a diffraction pattern on a screen 0.6 meter away. So ini dia punya D. Okay. Kemudian the width of the central maximum. So dia bagi apa ni kat sini?
is 5 cm. So ni dia bagi W. W ingat, W adalah ni, width dia, atas dan bawah. First central maximum. Sorry. W adalah width of central maximum. Bila kata width of central maximum, mestilah sebelahnya adalah first minimum dan bawahnya adalah first minimum. So kita punya equation mesti daripada central. So apa kita nak buat dengan W ini? Kita mesti bahagi dengan 2. Bahagi dengan 2 untuk kita starting nak buat calculation ke atas. So kita bahagi dengan 2. Faham tak tu? W is equals to 2y1. Kenapa? Sebab kita nak kata dia mesti calculation mesti start daripada central. Dia tak boleh keseluruhan central maximum. Itulah sebab central maximum ni kita bahagi dengan 2. Alright, So soalannya determine the width of the slit. Width of the slit maksudnya soalan dia nak A. Okay, so kita ada equation. Okay, y is equals to lambda D over A. D dah ada, A nak cari, lambda dah ada, Y1 kita ada. Y1 mestilah jarak yang ini bahagi dengan 2. And dia 1 lah. And dia 1. So kita dapat A-nya adalah 1.39 dan 10^5. Next, soalan dia, the angular width of the central maximum. Maksudnya dia nak theta W. And awak tahu theta W mestilah 2 theta 1. Theta 1, so 2 theta 1. So theta 1 is equals to shift sin lambda over A. Ini memang ada formula. So 2 darab dengan theta 1. So dapat dia punya sudut adalah 4.78 degree. Next adalah the number of minimum. Maksudnya soalan ni nak apa? Number of minimum tu soalan nak apa? Number of apa? Dark. Okay, very good. Number of dark fringe. Dark fringe yang boleh observe on the screen. Maksudnya maximum number of dark fringe that can be seen on the screen. So the theta will be 90. 90 degrees. So A sin theta is equals to n lambda. The theta is 90 degrees. So awak dapat tengok 23.97 ini adalah, awak jangan bundarkan kepada nombor terhangpa. Dia 23.97. Dia bilangan. Bila bilangan 23.97 tak cukup 24. Dia hanya 23. Dan awak nampak ini adalah ke atas sahaja, dark fringe. So apa kita buat? Kita kena darab dengan 46 fringes yang awak akan observe. Faham? Alright, good. Okay, now state the similarities and differences between interference dengan diffraction patterns. So dia punya kedua-duanya ada alternating dark and bright. Dan kedua-keduanya central dia adalah bright fringe. Tetapi dia punya perbezaannya adalah untuk double slit dia punya width dia sama saja. Tetapi untuk diffraction dia punya central ni wider than the other fringes. Lagi apa perbezaan dia? Intensity untuk double slit dia reduce slowly. Macam kita tengok gambar dia tu, kita reduce slowly, so kita lukis bila kita shade kan dia, reduce slowly, so kita akan just shade saja macam tu. Sebab dia reduce slowly, tak nampak sangat beza. Tetapi untuk diffraction dia intensity-nya dia reduce rapidly. So kalau kita tengok dia punya pattern, macam yang saya lukis, macam yang saya tunjuk tadi, patternnya, tengok. So dia reduce rapidly. So nampak dia punya daripada terang, tiba-tiba nampak kabur terus. Tapi diffraction kita tak lukis macam tu. Sebab dia reduce slowly. Kita nampak beza sangat. Alright? Okay, itu dia punya perbezaan dan persamaan antara diffraction dengan interference. Okay, now soalan seterusnya adalah how many bright fringes? How many bright fringes can be produced? So kita nak apa formula dia? So A sin theta is equals to, ini adalah bright fringes. So is equals to
N N plus, plus half lambda. very good. So lambda dia dah bagi wavelength dan dia punya slit width pun dia dah bagi A-nya. So theta ni mesti guna 90 darjah, awak dah tahu. So yang kita tak ada N yang kita nak cari. N max berapa? So cari N max, kita dapat N max dia, kita dah masukkan 13.97, so dia adalah 13. So untuk bright fringes, awak kali dengan 2, dapat kat balik bahagian bawah dan campur dengan 1 sebab dia adalah central bright. So totalnya adalah 27 fringes. Faham? Faham. Okay, good. Ada soalan setakat ni untuk diffraction? Ada soalan untuk diffraction? Tak ada. Ada. Okay, again, saya ulang. Interference, dia punya yang in phase, so in phase dia adalah M lambda untuk constructive. Kemudian untuk dia punya destructive ada M plus half lambda. Ini untuk destructive. Tetapi ini interference. Sekarang adalah diffraction. Diffraction tidak berlaku interference. Dia hanya ada satu cahaya. So dia punya N plus half, N lambda adalah untuk siapa? Dark. Untuk dark ataupun destructive. Kemudian N plus half adalah untuk constructive. Ingat so beza. Mesti kena tahu. Alright, sebab diffraction bukan interference, dia adalah special, hanya ada satu cahaya. Alright, now kita masuk diffraction grating. Diffraction grating, nama diffraction, tetapi dia sebenarnya adalah interference. Kenapa saya kata interference? Sebab sebenarnya diffraction grating, apa maksud grating ni? Diffraction grating ni adalah a large number of equally spaced parallel slits. Maksudnya ada banyak slits. Bila banyak slits, cahaya boleh lalu. Contohnya, saya gelapkan. Okay. Ni saya shadedkan. Kaca saya shadedkan dengan warna hitam. Saya cat warna hitam. Saya cat warna hitam. Ni jaraknya contohnya 1 cm. Kemudian saya ambil, saya ada mesin yang saya lukakan bahagian sini. Lukakan, so cahaya hitam tu tak adalah dekat bahagian sini. So bila tak ada kat bahagian sini, bila kita lalukan cahaya, so apa jadi? Cahaya boleh tembuslah pada banyak tempat. Bila banyak tempat, cahaya pertama dengan cahaya kedua, cahaya ketiga, dia overlap with each other. Apa yang berlaku sebenarnya? Interference. Yes, berlaku interference. Dia sebenarnya diffraction grating ini adalah nama diffraction, tapi sebenarnya dia berlaku adalah interference. A large number of equally spaced parallel slits. Diffraction grating can be made by guna ni lah precise machine. Tak boleh kita nak buat handmade sebab dia sangat halus. So, untouched spaces between the lines ini kita namakan untouched spaces. So, maksudnya slit ini, yang saya buat tadi, saya gelapkan kaca. Okay, yang ini dia lines ini dia bahagian ni yang gelap. So, sama jugalah. Yang penting slit adalah tempat cahaya boleh lalu. So, yang cahaya tak boleh lalu ni dia namakan sebagai lines. Okay, D adalah apa? D adalah distance between the two slits. D adalah distance between slits. Okay, contoh kalau ada 4 lines kat sini, ni 1, 2, 3, 4. So maksudnya ada 3 slits. Slits. So jarak antara slits ini namanya adalah D. Okay, so grating ini adalah yang tadi lah, grating. N lines adalah, so kalau kita punya grating, contohnya grating kita 5,000 lines per centimeter, 5,000 lines per centimeter, then kita punya D adalah, jarak antara D adalah yang ini. So dalam 1 centimeter ada 5,000 lines.
So D adalah slit dia berapa? Slit dia 4,999. So jarak antara slit tu, antara slit dengan slit tu berapa? So D is equals to 1 over N. 1 over N, 1 bahagi 5,000 per sentimeter. So kita akan dapat, so kira lah So kita akan dapat 2 darab 10 negatif 4 sentimeter. Ni jarak apa? Jarak antara two slits. Ni two slits ni. This is the D. Alright. So ni jarak sangat halus, sangat halus. So syaratnya again kalau interference the light should be coherent. Slits tu mesti coherent sebab slit tu mesti sama lah supaya light yang itu akan jadi coherent. So apa beza antara interference pattern antara double slit dengan yang banyak slit ni? Ni dia punya gambar. Dia punya shape ni lebih narrow, lebih sharp. Ini kalau 5 slit tengok lebih narrow dan lebih sharp. Ini kalau double slit. Double slit tu lebih besar lah. Itu beza. Tapi ini apa? Ini adalah, keduanya adalah interference. Kedua-duanya ada interference. So again, bila saya patah balik kat sini, awak tengok. So, kalau kita guna Huygens principle samalah. So kita ada grating kat sini, ini grating kita. Kemudian ni adalah tempat cahaya lalu. So berlaku interference dengan antara cahaya-cahaya. Okay, so dekat pertama, kedua, ketiga ini. So cahaya overlap with each other. So interference akan berlaku. So of course kita akan zeroth order, third order ini, second order, third order dan sebagainya. So kita akan dapat sebenarnya dia punya central adalah central, maximum adalah dia punya zero, central dia adalah central bright. Sama macam interference pattern. Centralnya adalah central bright dan first order maximum N-nya adalah 1 lah. First order maximum yang ke bawah adalah N1. Kemudian kita ada dark juga. So kita akan dapat okay, sekejap. Okay, that's why dia punya path difference again dia sama macam tadi untuk maximum fringe. Maximum fringe maksudnya constructive interference. So dia adalah D sin theta is equals to N lambda. Tak sama dengan diffraction. Ini adalah constructive. Diffraction tadi N lambda ni untuk destructive, untuk dark fringes. But this one dia adalah constructive sahaja, iaitu D sin theta is equals to N lambda. Kenapa? Dia adalah interference. That's why D sin theta is equals to N lambda. Sebab dia adalah interference. Untuk bright fringe, so dia punya formula adalah D sin theta N lambda. Boleh? Boleh. Okay. Again yang ini saya ulang dia bukannya ada bright dengan dark, dia tak ada bright dengan dark, dia hanya ada ni terang. So kita hanya cerita pasal yang terang sahaja. So N-nya adalah di 1, 2, 3, 4 macam tu. Dan dia ada sudut jugalah. Okay, sudut. So terang yang keberapa. Alright. So kita dapat ni so screen ni akan dapat zeroth order, first order, zeroth order, first order, so ni terang. Alright. So kalau kita gunakan white light, so kita akan dapat rainbow yang banyak lah. Ini first order, second order, third order, macam tu. Banyak rainbow yang kita akan nampak. Setiap satu ni dia ada 7 colors. Kat sini ada 7 colors. Okay, itu kalau kita gunakan white light. Again, what is the maximum numbers of 4 bright fringes? Yang ini hanya bright untuk diffraction grating hanya bright saja. So again sama juga, the angle will be 90 degrees. So D sin theta, dia adalah A sin theta, D sin theta. D ni ialah apa? D ialah, tengok kat sini, ni, jarak. Kita macam nak cari D tadi, D adalah 1 over N. Okay, so equationnya akan jadi D sin theta is equals to N lambda. Right? So bukan A tadi tu slit, ni kita banyak D. Sebab kita nak distance between two slits. So D sin theta is equals to N lambda.
Alright, so ada soalan tak setakat ni? Okey tak? Okey tak? Okay. Okay, so again, kita tengok contoh. A monochromatic light of unknown wavelength falls normally on a diffraction grating. Bila perkataan diffraction grating, awak tahu dia adalah, case dia adalah interference. Okay, dan dia bagi 3000 lines per centimeter. So N dia bagi 3000. So D is equals to 1 over N. Alright, so the angular separation between the first order maxima, nampak? For between first order, maksudnya first order dengan first order. So ni lah, first order dengan first order. So dia punya angular separation 35 degrees. So kita punya calculation semua sentiasa daripada tengah. So what should you do? Kena bagi 2 macam biasa. Yang ini kena hati-hati. So kena bagi kena 2. Soalan dia tanya wavelength of the first of the light. So first order N ni adalah 1 lah. So N adalah 3000 per centimeter. So theta ni 35 degrees. So kita kena bahagi 2 lah. So 17.5 degrees. So D 1 over 3000. So kita nak guna D sin theta is equals to N lambda. So N ni adalah 1. So kita dapat dah cari dia punya lambda. Okay, settle yang tu. Yang kedua adalah angular separation between second order and third order maxima. Maksudnya second order kita nak sini theta 2 dengan theta 3. Apa dia punya angular separation? Maksudnya theta 3 tolak dengan theta 2. So macam mana nak cari theta 1, theta 1 dengan theta 3? Guna formula lah. Formulanya adalah D sin theta is equals to N lambda. So N ni adalah 1. N ni adalah 1. Adalah tu. Second order Second order dengan third order. Okay, second order dengan third order. So theta 3 dengan theta 2. Okay, so N ni adalah 2. So N2 dengan N3. So carilah dia punya sudut. So sudut yang ketiga dengan sudut yang ketiga. So tolakkan. Faham ni? Faham? Faham. Alright, good. Next question. Okay, kita tengok last example. The second order maximum produced by a diffraction grating. Tengok perkataan ni diffraction grating. Second order maximum, maksudnya N nya adalah 2. Okay, dia produce diffraction grating dia 560 lines per centimeter. So ni dia bagi N. Okay, dan at angle 3.1. So ni perlu ke bahagi dengan 2? Perlu ke bahagi dengan 2? Tak. Tak perlu. Sebab dia memang dah kata second order maximum. Dia bukan between second order. Dia adalah second order maximum. Okay, so tak perlu bagi 2. Guna saja sudut tu. What is the wavelength of the light that illuminates the grating? So nak cari lambda. So D sin theta 2 is equals to 2 lambda. D adalah 1 over N. So D kat sini saya gantikan kepada 1 over N. So menaik kat sini, so dapat, so sin theta tu is equals to 2n lambda. So saya tak perlu cari D lah, so just guna N sahaja. Boleh lah mana-mana, tak kisah. So sin 3.1, 2, so kita dapat lambda. Lambda dia. Next question dia, determine the maximum number can be observed on a screen. So theta ni mesti 90 darjah. Now, kita, okay, D sin theta, so maximum number, theta ni adalah 90 darjah, so dapat 36.97, so 3/6. So, again, dia adalah central bright, 36 times 2 plus dengan 1, so set 73 fringes. Settled. Alright, so soalan seterusnya, grating awak so kalau awak tambah grating, okay, what happen with what we expect to observe? Kalau larger number of lines per centimeter. Maksudnya N awak bertambah. Awak punya formula adalah, kita ambil formula ni lah, formula ni. So sin theta is equals to N lambda. So kalau N awak berubah, apa jadi dengan observe awak, grating awak? Awak observe. So N bertambah, apa jadi dengan sudut?
Sudut juga bertambah. Maksudnya kalau N bertambah, grating awak daripada 100 per sentimeter, awak tukar kepada 1000 per sentimeter, skrin awak, okay, awak punya theta, daripada theta yang macam ni, so theta akan bertambah. So dia akan jadi, untuk yang first bright, N-nya adalah 1. So untuk yang second, awak akan dapat, so saya akan dapat macam mana? Macam ni. Ni N dia adalah 1. Sebab saya punya sudut dah bertambah. Understand? Yes. Yes, okay. So, dia punya result, so akan nampak a larger number of lines per centimeter akan larger diffraction angle. Jadi, the consecutive maximum fringes, the distance between two consecutive maximum fringes akan increase. Okay. Nah, habis untuk 8.5. Ada soalan setakat ini? Tak ada, madam. Tak ada. Okay. So, kita buat tutorial. Besok kita akan discuss tutorial.